padang semua dungu berpenunggu. Kami inspirasi sebab itu mereka tiru. Guru kami lain, kualiti nombor satu. Bukan macam tempat tu asal ke tempat penuh beribu politik. Ya dulu kami seorang pakai, lepas kami pakai bersih pas semua nak pakai. Kualiti kelas pertama yuran kami tak masuk akal. Mari join sekali pasti suka kami tak sangkal. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Adab. Remember, inside kita, remember about you study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Adab. Remember, inside kita, remember about you study, cause that way, only way, how you wanna level up. Yang aku sebut. Silakan. 10 sebab 10 seronok seronok sebab cikgu bagi step by step saya boleh faham. Silakan. Saya boleh bagi rate 10 per 10 lah. Okay. Ni bukan sebagai apa, ni bukan pasangan. We trust to help me level up. Cheer up, Lahazon, we believe our grade will be increased. Stand up with a holistic approach. We sure they are great coach. Chill up, do the best, be the best, who the best, we're the best. Hey up, listen up. Wanna be a success student, remember about Adab. Remember, inside kita, remember about you study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up. Wanna be a success student, remember about Adab. Remember, inside kita, remember about you study, cause that way, only way, how you wanna level up. Mereka dapat terangkan saya tajuk yang sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar. Terang sampai dapat. Itulah yang paling bagus di Lahazon. Lahazon terbaik. Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi PLF Faris dari Lahazon Education untuk kita punya segmen pada petang ni, pada tengah hari ni, iaitu Mega Live. Okay, pagi lagi sebenarnya, okay, belum masuk tengah hari lagi. Alright, so seperti biasa setiap hari Ahad 2 minggu sekali. Sekarang sebelum ini mungkin kita akan buat seminggu sekali, tapi kali ini kita dah buat 2 minggu sekali untuk sesi Mega Live ini. Baik, seperti biasa saya tidak akan kesorangan dan topik pada hari ini merupakan topik yang berkait rapat dengan para pelajar dan anak-anak. Kita tak kisah ada umur berapa, tapi topik hari ini memang merupakan topik yang sangat rapat dengan para pelajar. Iaitu topik khususnya bahagian subjek matematik. Sebab itu subjek matematik kan, kalau kata tengok saya bahasa Melayu. So bukanlah saya yang akan berkongsi pada hari ini. Saya menjemput tetamu undangan khas untuk membicarakan tentang topik pada hari ini. Sebab dia merupakan subjek maths, so kita panggil orang yang selayaknya. Seperti Mega Live sebelumnya, saya tidak kesorangan, saya sentiasa akan ditemani dengan tetamu undangan khas. Yang mana mereka lebih arif dan lebih layak untuk menceritakan tentang topik-topik, especially topik pada hari ini. Kalau mengikutkan topik hari ini merupakan minat belajar matematik menjadikan matematik itu lebih mudah. Kalau kata ibu bapa ataupun para penonton boleh tengok dekat title live tu, itulah topik kita pada hari ini. Alright. So kepada mereka yang mempunyai anak yang mengambil subjek matematik, saya rasa hampir semua di Malaysia ni, so bolehlah turut serta untuk mengetahui apakah isu-isu dan apakah sebab-sebab matematik ni dianggap satu subjek yang sukar untuk lulus, sukar untuk cemerlang dan sebagainya. Adakah benar sukar itu? Alright. So tanpa membuang masa, saya ingin mengenalkan ataupun menjemput tetamu undangan khas kita. Alright. So sekejap. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, PLF Faris. Cikgu Musi. Alright. So apa khabar Cikgu Musi? Sihat Alhamdulillah. Sihat. Okay. So hari ni punya topik kita jemput Musi untuk bicarakan ataupun untuk kongsikan dengan ibu bapa sekalian. So topik hari ni Cikgu Musi tahulah kan topik apa? Tahu. Cuma apa yang nak di soal tu sekejap lagi lah. Apa yang nak di soal tu lagi. Okay, so bernama Cikgu Musi hari ni akan berkongsi ataupun ke share khusus dia untuk topik ataupun subjek matematik lah.
Ya, Okay, betul. kita tak adalah minta tiba-tiba cikgu Musi ceritakan tentang bahasa Arab ke, tak adalah. Okay. So, apa nama Cikgu Musi? Apa nama, boleh perkenalkan diri sedikit tak? Mungkin ada yang baru kenal ataupun tak pernah jumpa Cikgu Musi. Alright, sedikit. Okay, boleh. Alright. So, nama diberi Abdul Muhsi bin Zulkifli. Pelajar biasanya panggil dengan Semuhsi lah kalau dekat sini. Okay. Saya merupakan lepasan ijazah sarjana muna matematik daripada UPM. So basically saya punya kepakaran dekat sini adalah membantu menarik minat belajar pelajar dalam subjek matematik. Okay, so bernama Dila Hazard Education merupakan Cikgu Musi merupakan ketua unit bagi matematik, betul? Ya, betul. Yes, so apa nama semua hal-hal ataupun isu-isu pelajar untuk subjek matematik ni di bawah pengelolaan daripada Semusi lah kan? Ya, Alright. insyaAllah. Okay, so bernama selamat datang Cikgu Musi dan terima kasih diucapkan dulu daripada pihak Mega Live untuk bersama-sama hari ini kongsikan dengan ibu bapa, dengan pelajar-pelajar mengenai isu matematik ni. Sebenarnya isu matematik ni dah lama dah tahu Cikgu Musi, zaman saya sekolah ni. Ya. Dia tak pupus dan tak settle untuk certain pelajar lah. Ada certain pelajar belajar settle kan masalah matematik ni. Tapi ada certain pelajar bila kita kata majoritinya lagi masih lagi tak dapat settlekan isu-isu. Tak kisahlah isu-isu apa, tapi berkaitan matematik ni belum settle lagi. So, sebab tu pihak Mega Life Education undang Cikgu Musi untuk kita berbicarakan lah apa isu-isu hari ni. Baik. Boleh. Soalan yang pertama, dia dah macam spelling, macam pertandingan spelling, ujian. Okey, perkataan yang pertama untuk dia ajar ialah, okey. Saya ingin tanyalah untuk Cikgu Musi lah. Okey, kenapa subjek matematik ni, before kita go deep lagi kita nak tahu dulu kenapa subjek matematik ni dikatakan subjek killer. Kenapa? Kenapa killer? Kenapa tak subjek yang penuh kasih sayang? Dan bukannya subjek yang manja. Kenapa dia subjek pembunuh Kejam sangat ke matematik ni? Silakan. Alright. So untuk menjawab soalan yang pertama tu Cikgu Faris. Okay. So apa yang saya boleh katakan kat sini mengenai subjek killer ni. Okay. So untuk ibu bapa, subjek killer ni adalah subjektif yang kita panggil. Okay. Subjektif lah kan kita panggil. Maksudnya dia bergantung pada pelajar tu. Okay. Saya boleh bagi tahu macam ideologi lah Contoh, kalau pelajar minat matematik, subjek killer dia bukan matematik lah. Dia akan jadi subjek sejarah, subjek geografi, bahasa Inggeris. Itu subjek killer dia. Alright, so untuk soalan ni dia tanya kenapa subjek matematik merupakan subjek killer. Alright, so of course untuk pelajar yang lemah matematik lah kan. Alright, so basically matematik ni dia adalah orang panggil apa? Dia panggil synchronize Orang panggil macam dia daripada sekolah rendah sehingga sekolah menengah. So, mengapa subjek matematik ni menjadi salah satu subjek killer adalah first kali tiada praktikal dekat rumah lah. Apa yang saya boleh beritahu Contoh, anak-anak dekat rumah, contoh daripada kecil lagi sepatutnya dah diajarkan dengan matematik. Sebagai contoh, bandingkan saiz kasut, maksudnya dia belajar pasal nombor kan. Mungkin juga dia boleh buat kira-kira simple, 1 tambah 1, 1 tambah 2. Maksudnya daripada sekolah rendah lagi lah. Okay, maksudnya kena pupuk matematik ni dalam situasi sebenar. Contohnya macam itulah. Alright, so kenapa subjek matematik akan jadi killer adalah sebab bila pelajar daripada sekolah rendah, dia dah lemah matematik, benda tu dia akan dibawa ke sekolah menengah. Daripada sekolah menengah rendah, topik dia pula berkait dengan menengah atas pula. Okay, so maksudnya topik killer ni dia jadi killer sebab apa? Sebab dia bunuh daripada awal. Maksudnya kat sini, dia bunuh daripada awal lah, daripada sekolah rendah lagi. Okay. Sebagai contoh, kalau untuk atasi subjek killer ni, maksudnya tuan-puan ataupun ibu bapa boleh buat kena pupuk daripada sekolah rendah. Maksudnya sebab matematik ni dia akan bunuh daripada bawah. Okay? Dia akan mula daripada bawah, daripada sekolah rendah lagi. Andai kata dia lemah pada sekolah rendah, bukan maksud saya kat sini pelajar akan lemah sampai sekolah menengah. Maksudnya kalau sekolah rendah tu ada masalah dalam matematik, dia akan terbawa-bawa sampai ke sekolah menengah. Sebab dia ada berkaitan. Berkaitan, betul. Daripada sekolah rendah tu dia akan berkait, dia akan guna pakai sehingga tingkatan 5. Alright. Faham. So ada juga saya nampak itu sebab ni lah, sebab subjek matematik ni dia kata killer, pembunuh. Dia daripada kecil kalau kata daripada sekolah rendah tu dia ada masalah untuk matematik ni, dia akan membawa masalah tu sampai ke sekolah menengah. Ya, betul. Adakah sampai ke alam perkahwinan?
Alam perkahwinan tu mungkin tak, tapi alam pekerjaan ataupun kerjaya dia akan berkait rapat juga dengan matematik. Okey, Sebenarnya. faham. Faham. Okey, so itu adalah salah satu sebab kenapa dia menjadi killer bagi subjek untuk setiap pelajar yang sekolah. Ya, betul. Pelajar yang tak bersekolah mungkin tak jumpa masalah math ni, mungkin dia jumpa tapi secara tak langsung. Okey. So pertama yang mana yang bersekolah tu subjek matematik ni memang kena ambil tak. Saya jarang dengar lagi orang drop subjek math. Tak ada. Sebab dia memang subjek wajib. Dia sama macam apa panggil bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah. Okey, subjek wajib. Okey, sebab satu lagi Jen, kalau nak samakan dengan bahasa Melayu dan sejarah, subjek bahasa Melayu dan sejarah wajib lulus. Yang ini wajib ambil. Okey, wajib ambil kadang-kadang yang saya nampak bila tak subjek yang bukan wajib lulus, kadang-kadang dia saja-saja digagalkannya. Ayuh. Okey, boleh pula macam tu. Sebab tu kadang-kadang dia fokus BM sejarah je. Okay, BM sejarah je dia orang fokus, matematik wajib, tak wajib lulus pun. Okay, tapi sebenarnya bila saya tengok dunia betul-betul dia efek sikit sebanyak lah dari segi nak masuk universiti, okay, dalam kemasukan untuk dapat beasiswa dan sebagainya. Untuk kadang-kadang untuk dalam dunia pekerjaan pun bila dia apply kerja pun kita tengok bahagian matematik dia juga. Ya. Okay. Jadi kita akan tengok kenapa semua benda ni mesti berkaitan dengan maths. Ada setengah orang tu bercinau maths sampai dia tahap macam kenapalah hidup ni semua maths. Okay. Alright, so pertama, itu adalah penerangan subjek matematik ni sebagai subjek pembunuh, subjek killer dan sebagainya. Alright, so sebelum kita teruskan lagi, saya just nak maklumkan kepada yang sedang menonton, kita sedang bersiaran langsung di dua platform, iaitu di Facebook dan di YouTube. Okay, kepada mereka yang di YouTube juga boleh notify kita orang kat sini supaya kita tahu yang you all sedang menonton. And then di Facebook juga ada banyak tempat lah, di FB personal saya sendiri, di FB personal Cikgu Musi sendiri, di page Lahazon, di community Ibu Bijak Fikir. Okay, banyak lagi di Facebook. Okay, cuba di YouTube satu tempat lah. YouTube tak ada group. Okay. Tak ada group. Okay. Yes, alright. So, itu ialah pengenalan kita kenapa subjek math ni dianggap susah lah. Okay, so bila kita starting dengan soalan yang macam itu, sebenarnya kita nak ceritakan isu-isu kenapa kebanyakan pelajar ni gagal lah. Ataupun susah mungkin tak gagal, nak dapat A tu pun payah. Okay, ada dua level lah yang kita nak cater, nak solvekan problem mereka. Yang first, pelajar yang memang gagal, dan pelajar yang memang susah nak up ataupun nak upgrade diorang punya markah untuk matematik. Okay. So, bila dikatakan subjek matematik dia subjek killer, kita nampak point yang Cikgu Musi kata tadi tu sebab mereka ni ada masalah daripada awal persekolahan. Maksudnya daripada umur sekolah rendah, dia ada masalah, and then dibawakan dia ke sekolah menengah. Bila sekolah menengah rendah pun tak settle, dia naik ke form 5, dia akan jadi masalah lagi lah. Sebab setahu saya lah kan, Cikgu Musi, SPM lah, contohlah SPM, macam BM, dia mungkin tanya form 4, form 5. Maths juga ke? Maths semua daripada form 1 sampai form 5. Itu dahsyat tu. So macam contoh salah seorang daripada pelajar saya yang pernah saya ajar, dia dah form 5 tapi topik form 1 dia tak kuasai lagi. So macam mana dalam tempoh 6 bulan ni dia nak cater balik topik form 1. Sebab itulah yang saya katakan tadi, subjek matematik ni subjek killer. Maksudnya kalau tuan-puan, kalau ibu bapa dia ada anak, contoh dia baru masuk form 1, maksudnya itu adalah pengenalan awal yang dia kena score. Kalau sekolah rendah pula, anak-anak kita kena skor waktu darjah 4. Itu pengenalan kepada basic matematik. Itu dia punya panggil apa? Langkah pertukaran kepada level seterusnya. Faham. Macam itulah. Faham. Okay, so maksudnya dekat sini kalau untuk SPM tu dia tanya daripada form 1 lah. Dia berbeza dengan subjek sejarah yang mana form 4, form 5 dia tanya. BM pun form 4, form 5 saja dia tanya. Okay, faham. Alright. KSSM punya format. KSSM. Okay, kenapa? Kalau KBSM sebelum ni dia lain ke? KBSM sebelum ni lain. Dia hanya keluar topik form 4 dengan form 5. Cuma form 1 hingga form 3 tu orang panggil apa? Basic. Dia bukan keluar betul-betul topik tu. Dia just keluar basic balik. Untuk KSSM. Sampingan macam tarik macam tu lah. Okay, kalau untuk KSSM ni memang full. Topik form 1 sampai form 5 dia keluar balik. Macam tu. Faham? Alright, so itu apa nama, satu cabaran lah kita panggil lah, bukannya mustahil pun sebab kita nampak ada je dapat A dan sebagainya. So itu satu cabaran untuk pelajar untuk subjek maths ni. Lagi-lagi mereka yang berada di umur tingkatan 4, tingkatan 2. Sebab dia tengah honeymoon. Lagi-lagi yang tingkatan 4 form 3 tadi PT3, form 4 baru nak kenal-kenal. So dia dah 2 tahun free.
sangat selesa di situ. Okay, paling-paling pun cikgu-cikgu je dia buat quiz-quiz kat kelas. Okay, so exam besar tu diorang tak ada dan sebagainya. Alright, sebelum kita get into that, kita nak teruskan kepada kita nak pergi tengok kat logik lah. Sebab matematik ni main logik kan. Betul. Saya pernah dengar satu topik, saya pernah tahulah. Nak suruh explain tak tahu, tapi saya pernah tahulah topik ni. Logical mathematical reasoning. Yes, mathematical reasoning. Ada kan topik tu kan? Alhamdulillah ada. Ada. So, saya ingat lagi. Okay, so saya nak tanya, tak ada kena-mengena dengan topik tu pun lah. Saya nak tanya, logik ke subjek matematik ni kita kena minat ataupun sekadar perlu hafal pun dah okey? Okay. Alright. Pendapat Encik Musi macam mana? Okay, pendapat saya. Alright, so logik tak subjek matematik ni perlu minat ataupun perlu hafal. Okay, bagi saya of course, kalau pelajar ni faham tujuan hidup, okay, bagi saya mereka perlu minat matematik. Okay, sebab apa saya cakap macam ni? Sebab apabila pelajar tu faham konsep matematik, mereka boleh nak aplikasikan dalam dunia sebenar. Okay, sebagai contohlah kan, nak kira-kira jual beli, okay, nak kira-kira diskaun apa semua. Okay, semua tu menggunakan orang panggil apa? Asas matematik. Alright, so logik tak subjek matematik tu kuasai? Bagi saya memang logik lah. Sebab apa? Pelajar nak orang panggil apa? Nak applykan dalam kehidupan seharian. Okay, manakala untuk pelajar yang hafal, okay, saya juga ada situasi ni, bukan pelajar lah. Waktu saya zaman sekolah dulu, ada kawan saya sendiri, dia hafal matematik. Cikgu Faris pernah jumpa tak orang hafal matematik? Selalu antaranya saya. Oh ya, okay. Tapi tak semualah saya hafal sikit-sikit lah. Tapi saya nak skor topik tu dengan cara saya hafal lah. Oh, okay, faham? Alright, so inilah yang untuk menjawab soalan tadi. Okay, logik tak untuk pelajar minat subjek mat ataupun dia hafal? Okay, kalau pelajar tu minat subjek matematik, of course dia akan skor dalam exam. Secara tak langsung juga dia boleh apply dalam kehidupan seharian. Okay, of course ada banyak perkara kalau saya nak sentuh pasal aplikasi dalam kehidupan. Bukan sahaja kira-kira, dari segi strategi, dari segi kita susun jadual sekolah, dari segi kita susun jadual kita nak study, itu semua adalah matematik. Orang panggil strategi. Okay, maksudnya bila pelajar faham strategi dalam matematik, dia boleh apply dalam sebenar lah, okay, dalam situasi sebenar. Okay, bagi pelajar yang hafal matematik pula, okay, of course, okay, cara dia hafal adalah dia bukan hafal skema jawapan, dia hafal bentuk soalan. Okay, yang ni ada pada kawan saya sendiri, okay, dia boleh perform tapi dia tak boleh dapat A+. Okay, maksimum dia hanya boleh dapat A sahaja sebab dia hafal soalan. Okay, maksud hafal soalan kat sini, pelajar tu dia akan hafal bentuk-bentuk soalan. Okay, dia hafal bentuk soalan. So, bila dia dapat bentuk soalan macam ni, dia tahu macam mana nak buat lah. Macam tu sahaja. So, bila keluar soalan kebat, dia takkan dapat jawab lah. Okay, sebab soalan kebat, dia tak ada pattern. Dia tak ada pola bentuk soalan. Okay, so menjawab dekat soalan kat sini, maksudnya bila pelajar tu hafal sahaja, boleh, tak ada masalah. Dia boleh skor dalam SPM dia untuk dapat A. Tapi bila keluar sahaja daripada dunia belajar, okay, dunia belajar, dia tak boleh nak, okay, contohnya bila mereka nak masuk dalam alam pekerjaan ke apa kan, mereka tak boleh nak susun jadual kerja mereka. Okay, pelajar ni juga bila nak masuk, bila waktu kerja ke apa semua kan, dia nak susun task yang mana dulu nak buat, itu semua adalah matematik. Okay, ataupun untuk mereka berfikir logik. Okay, contoh nak fikir logik ni, contoh kalau kita cakap dalam soal jual beli, yang mana lagi bagus dia nak buat pembelian? Contoh produk A atau produk B. Maksudnya dia tak boleh nak fikir logik kat situ. Yang mana lebih menjimatkan dia, yang mana lebih mahal, yang mana tak sepatutnya, macam tu. Okay, alright. Kan, so maksudnya kat sini kan, untuk saya kongsikan kat sini pada ibu bapa kat luar sana, apa? Okay, logik tak matematik tu kuasai adalah logik lah. Okay, sebab apa? Untuk pelajar tu kuasai. Macam tu. Okay. Setuju. Okay, kalau bila Cikgu Musi kata tadi dia akan ada masalah dalam kehidupan. Ya. Kehidupan tu tak semestinya kehidupan seharian. Contohlah macam saya pun ada satu contoh daripada kawan saya sendiri yang dia satu kelas dengan saya, which is saya merupakan kelas aliran account. Tapi account kami ada dua jenis. Ada satu account yang ambil admat, ada account satu lagi dia just ambil mat biasa lah. Okay, tapi sekarang bila dia dah habis sekolah, dia masuk ke bidang engineering tau di universiti. Okay, bila dia bidang engineering, ada subjek maths. Okay, dia bagi tahu saya dia kena repeat paper untuk maths. Okay, saya kata kenapa repeat paper untuk maths? Bukan kau minat maths ke? Saya tanya dia lah. Sebab time sekolah dulu pun dia lah yang paling minat maths pun. Walaupun markah lebih kurang. Tapi dia punya lebih lah, dia memang minat lah maths tu. Dia tunjuk lah ada effort dan sebagainya. Okay, bila saya kata kenapa kau ada masalah untuk maths universiti ni? Dia kata maths yang kat universiti ni, add maths campur fizik untuk bidang dia.
Yes. Betul. Admat jemput fizik. Saya dengar pun meleleh helio. Admat jemput fizik, which is dia dengan saya dulu kat sekolah, maths biasa je, maths modern. Okay. So dekat situ bila saya nampak okey ada perkaitan juga sampai ke universiti dia belajar admat form 5. Mungkin lah tak ambil admat form 4 tapi dia ambil admat form 5. Dia kata admat yang form 5 tu okey lagi lah bila dah masuk fizik campurnya dengan admat, dia jadi lain macam sikit lah. Bawa dua-dua killer. Ya, dua-dua killer digabungkan jadi satu subjek yang membawa nama maths. Okay, so dekat sini saya nampak perkaitan dia daripada sekolah menengah sampailah ke universiti nantilah. Dia ada lagi maths tu. Subjek maths ni ada jugalah, tapi saya tak tahu lah untuk kos yang lain macam mana lah. Tapi untuk engineering, ini kos-kos yang dalam komuniti kita yang memang antara target lah, atau dalam komuniti rakyat di Malaysia ni, pelajar-pelajar di Malaysia, engineering, bahagian-bahagian kos-kos yang dahsyat-dahsyat ni. Okay, yang memang memerlukan pengiraan yang sangat dahsyat lah, pengiraan matematik yang next level lah. Okay. So dekat situ saya kata, bagi saya kata macam okay, so that's mean pelajar ni dia kena buka mata, yang mana ambil admaths lagi kredit lah. So mungkin waktu dekat engineering nanti, subjek engineering atau subjek-subjek yang kena ambil admaths campur fizik ni, admaths tu dia dah macam dia tak payah nak cover sangat, dia perlu cover fizik je. Ataupun macam tu lah. Okay, tapi mereka yang tak ambil admaths langsung, tiba-tiba terjunnya nak ambil admaths campur fizik, dia akan jadi macam member saya. Dia jadi setelah. Okay. So untuk pengetahuan Cikgu Faris juga. Ya, silakan. Okay, saya nak tambah sikit kan. Okay, pasal Cikgu Faris cakap tadi pasal universiti kan. Okay, untuk pengetahuan Cikgu Faris, okay. Bila masuk alam universiti ni, kos matematik ni orang panggil apa? Macam student matematik ni akan jadi student kegemaran. Sebab apa? Dia akan ada pelajar IT akan datang berkawan dengan budak math. Akan ada pelajar engineering berkawan dengan budak math. Ada pelajar chemistry datang berkawan budak math. Kenapa ada budaya-budaya budak-budak ni? Ya, sebab apa? Sebab bila masuk universiti ada certain course macam Cikgu Faris cakap tadi kan. Subjek apa? Course yang core tu kan. Course yang power ni kan. Okay. Subjek matematik adalah subjek wajib kredit, wajib lulus. Subjek matematik akan wajib lulus. Okay. That's why lah semua course lain akan datang berkawan dengan budak mat. Okay. Sebab dia akan ada satu subjek tu, akan ada satu course matematik yang mereka wajib lulus. Macam tu lah. Mungkin pelajar-pelajar yang macam aliran saya ni ataupun lebih kurang macam saya ni, kalau untuk wajib lulus tu, kalau kita orang lulus tu dah kira kita orang punya A tu. Yes. So tu macam dah lulus tu kira A tu. A lah tu. Okay, sebab apa? Sebab yalah kita tahu kita punya penguasaan dekat maths sekolah macam mana. Lepas tu sampai ke universiti bila tak mahir lagi, and then tak ada apa-apa yang dibuat untuk tingkatkan lagi kemahiran matematik tu, dah akan jadi masalah sampai ke universiti tu. Okay. Yes, apa nama, and then yang paling dahsyat je saya pernah dengar juga. Biasa saya dengar matematik tambahan. Okay, tapi di universiti dia ada juga matematik further maths. Saya dengar apa takut. Further maths. Further maths subjek nama dia. Further maths. Maksudnya maths next level lah kot gameplay. Okay. Lepas tu ada juga further science. Ini abang kepada kawan saya tu. Kepada kawan saya tu ambil subjek tu. Bagi engineering juga. Okay. Punya saya tanya further maths tu apa benda? Aku pun tak tahu tu. Dia campur maths and maths. Dia campurnya fizik. Dia campurnya. Saya cakap, ya Allah. Tapi jadi susah tu sebab orang-orang macam saya tak berapa mahir maths saya dengar. Tapi mungkin orang-orang yang dah berjaya ataupun yang dah memang lulus habis saja tu dia kata tak ada masalah, mungkin ada caranya. Okay, so cara-cara tu dan sebagainya tu back to basic lah kan, kita back to sekolah menengah, sekolah rendah punya cara kita belajar maths tu. Okay, itu yang menjadi saya macam okay, ada perkaitan lah maths ni sampai ke sudah kita jumpa. Sampai ke sudah. Sampai ke sudah. Bayangkan kalau kita cerita masuk kubur pun nak kira sudut, nak gali yang lahat tu pun kalau tak tahu maths macam mana mau kira. Betul, berapa kaki tu. Yes, dalam tu macam mana nak kira. Dan kalau kata salah sengit, mayat tu dikubumikan nanti. Okay. So apa nama, itu pun Tok Adi yang tanah kubur tu pun dia tahu nak apply maths dalam kehidupan dia walaupun penggali kubur. Dia tak belajar. Walaupun penggali kubur.
Right. So kita kat situ kita bagi tahu logik lah. Okay, logik lah. Logik, Maths ni sebenarnya maths ni lebih kepada minat lebih dahulu. Dia kena minat dengan kuasai tu. Bila menghafal ni, mereka tak tahu apa yang mereka belajar. Itu je dia punya masalah. Pada saya kalau saya hafal, kalau kawan minta ajar lah, katakan, kau tolong ajar, aku nampak kau dah power apa. Bila saya nak ajar tu jadi masalah. Saya tak boleh terangkan kenapa ni dulu, apa pasal jadi macam ni pula. Saya tak boleh nak terangkan yang tu. Paling-paling pun saya kata, kau follow je lah yang ni, aku buat yang ni betul. Yes, betul. Okay, berbeza dengan mereka yang minat dan faham dan kuasai, dia akan dapat ajar balik. Okay, dia beritahu sebab kenapa dia ke sini, kenapa dia jadi macam ni. Itu yang kami nak, kita nak sebenarnya kan. Kita tak nak lah apa, library bergerak. Okay, encyclopedia bergerak, tanya semua tahu. Macam mana jadi macam ni? Sila tunjuk yang pakar. Okay, ada jadi macam tu nanti. Alright, so dari sini kalau kata Cikgu Musi sarankan yang itulah, kita lebih kepada kena minat untuk subjek ni lah, matematik. Kat situ macam mana pula nak cakap minat? Kalau katalah subjek dia memang dah dikenali dengan pembunuh, macam mana kita nak minat pembunuh? Okay. Alright. So macam mana nak minat pembunuh Itulah tu. Kita memang nak kena minat, tapi macam mana nak datangkan minat tu untuk subjek yang macam ni? Dia bukan subjek civic ataupun subjek pendidikan jasmani. Alright, so menjawab soalan tu kan. Okay, macam mana untuk pelajar ni untuk minat untuk minat kepada subjek pembunuh ni. Okay, kita dah cakap kan subjek ni subjek pembunuh. Alright, so basically macam mana untuk tarik minat kepada matematik ni adalah buat dengan game. Okay, buat dia game. Antaranya. Better lah bagi saya kan, untuk pelajar tak kisahlah sekolah rendah ataupun sekolah menengah, buat satu game yang ikut level dia orang lah. Okay, ikut level dia orang. Okay, buat satu game, contoh kalau dalam kelas buat game supaya mereka ada, orang panggil apa? Fighting. Mereka ada persaingan. So bila mereka bersaing, okay, bila dalam games ni mereka nak bersaing, so of course mereka akan, yelah, untuk dapatkan jawapan apa semua tu kan, secara tak langsung mereka akan belajar pasal matematik. Okay, cuma dalam game tu bukanlah game yang betul-betul macam jawab soalan exam, bukan. Okay, game-game yang bentuk pada matematik asas, main dengan pola nombor ke, main dengan soalan berfikir logik, macam tu. Okay, yang macam Cikgu Musi buat waktu anak belajar fikir petang-petang ke? Ya, betul. Itu adalah salah satu kaedah dia. Okay, sebenarnya sesi petang kita buat live tu adalah salah satu cara untuk menarik minat pelajar kepada subjek-subjek. Macam tu lah kita akan buat game. Okey, so apa nama dekat situ, itu cara, antara satu cara lah, kita pelbagaikan cara belajar tu. Pelbagaikan cara belajar tu. Jangan, kalau kata satu cara ni tak jadi, kita cari subjek cara lain. Bukannya satu cara tak jadi tu kita terus hukum subjek tu memang tak boleh lulus aku. Okay, memang aku dihidupkan bukan dengan matematik. Mungkin ada macam tu fikiran, sebab ada juga, apa? Betul. Sebab mereka belajar satu cara ni ataupun dengan satu mentor ni tak jadi, dia terus hukum matematik ni bukan subjek yang penyebab dia punya kemurungan. Okay, penyebab dia tak berjaya dalam hidup dan sebagainya. So antara Cikgu Musi kata tadi, nak bagi minat ni memang kena belajar math dalam banyak cara lah. Okay, sebab cara-cara orang ni kita tak boleh tiru. Kadang-kadang mungkin kita sama macam dia, boleh buat cara dia. Yang A tu mungkin kita kena buat cara lain sikit untuk kita ni, sebab kita tahu kan kemampuan kita, effort kita dan sebagainya. Alright, bila Cikgu Musi kata kena minat subjek maths ni, sejauh mana efek dia untuk subjek matematik ni? Sejauh mana efek kalau kata pelajar tu minat, apa efek sangat ke dia punya prestasi untuk matematik tu dengan menghafal? Okay, faham? Alright, so sejauh mana kesan minat belajar terhadap matematik ni? Okay, maksudnya Cikgu Faris kat sini. Sebagainya. Faham? Alright, so daripada sini kan, sebenarnya sejauh mana kesan minat belajar ni, saya ada pegang satu, orang panggil apa, prinsip lah. Okay, ini prinsip saya sendiri daripada sekolah menengah sendiri, daripada sekolah rendah bukan. Okay, daripada sekolah rendah. Okay, saya pegang satu prinsip saya adalah minat, faham, minat, faham, ajar. Okay. Minat, faham, ajar. Okay, minat, faham, ajar. Okay, so macam ni, saya pegang prinsip ni. Okay, saya juga nak share kepada pelajar-pelajar ataupun ibu bapa. Okay, sejauh mana kesan minat belajar ni adalah contoh. Alright, so pertama sekali kita kena tarik dulu minat belajar kan. Okay, kita tarik dulu minat belajar dalam matematik apa semua. Okay, andai kata pelajar tu dah minat, okay, satu lagi cara dia untuk tarik minat ni adalah mereka kena pasang niat untuk mengajar orang lain. Okay, mengajar. Maksudnya dia ada pasang niat. Okay, macam saya memang saya minat mengajar ni daripada sekolah rendah lagi sebenarnya. Saya suka sangat ajar orang. Saya suka ajar kawan-kawan.
memang dah Azul mengajar daripada sekolah dah ke? Bukan ada lah, tak bukan. ada. Bukan macam Okey, tu. bukan lah. Okey. Okey. Maksud Saya saya daripada daripada sekolah dah ajar-ajar orang dan sebagainya lah. Ya betul. Daripada sekolah rendah Okey. memang saya minat. Okey, sebenarnya dulu saya memang tak minat matematik juga, okey. So, macam mana cara saya minat belajar ni adalah saya ambil ilham sebab asal cita-cita saya nak jadi ustaz. Okey, Wah. ustaz ni adalah mengajar orang, betul? Okey, Ya. kita kongsikan ilmu. So, saya Betul. fikir balik kat situ. Okey, saya tak boleh nak jadi ustaz sebab saya sekolah aliran sains. So memang tak boleh jadi ustaz lah sekolah aliran sains kan. Okay, dia kena Ya, masuk betul. pondok ataupun sekolah agama lah. Okay, so saya fikir balik. Okay, instead kalau saya tak boleh jadi ustaz, saya still boleh kongsikan ilmu-ilmu matematik yang mana boleh jadi manfaat pada orang-orang kat luar. Macam tu. Okay. Maksudnya kat sini bila saya sekolah rendah tu saya dah terfikir dah. Saya dah terfikir macam saya nak minat belajar matematik ni sebab nak share pada kawan-kawan. Okay, so secara tak langsung kat situ bila pelajar nak fahamkan orang lain, dia kena minat dulu matematik. Okay, so lepas mereka minat, okay, lepas dah minat belajar ni, okay, dah minat, mereka akan faham. Okay, dengan adanya minat, mereka akan faham apa yang mereka belajar. Okay, macam tu. Alright, so bila dah faham apa semua, saya akan sharekan, saya akan ajarkan kepada kawan-kawan, macam tu. Okay, alright. So apa yang pelajar boleh buat adalah, okay, sejauh mana kesan minat belajar ni macam tu saya cakap maksudnya bila dah minat, dia akan boleh go kepada faham. Okay, bila dah faham, of course bila ada orang tanya dia boleh ajar balik. Itu dia panggil apa? Kesinambungan sejauh mana kesan minat belajar matematik ni. Okay, berbeza dengan pelajar yang hafal matematik. Macam Cikgu Faris cakap tadi kan, macam Cikgu Faris dulu sekolah dulu, Cikgu Faris ada hafal kan? Hafal. So bila kita hafal matematik, bila member kawan-kawan kita tanya, kita tak boleh nak explain. Kenapa? Sebab kita just hafal. Okay, bila kita hafal, kita tak faham. Sebab itulah kita tak boleh nak ajar semula. Okay, so kesinambungan sejauh mana kesan minat belajar matematik ni adalah, okay, kesinambungan dia adalah 3 prinsip yang saya pegang tadi adalah, okay, minat, faham, ajar. Okay, maksudnya bila pelajar tu minat subjek matematik, of course secara automatik dia akan faham apa yang dia belajar. Sebab benda yang kita minat, kita akan buat, kita akan push sampai kita dapat. Macam itulah. So, bila kita faham matematik, okay, bila kita faham, bila ada kawan-kawan ataupun member-member akan tanya soalan, kita boleh explain semula. Okay, of course bila kita ajar, bila kita kongsikan balik ilmu-ilmu yang kita ada ni, okay, ilmu yang kita ada tu semakin kukuh. Macam tu. Alright. Sebab kadang-kadang ada juga, saya ingat lagi zaman sekolah dulu, ada kawan saya ni dia top student. Dia top student, memang dia A+, okay, dia memang target student lah, okay. Sekolah memang target dia straight A+. Okay, cuma pandangan saya tak idolakan dia straight A+ sebab apa? Dia just, macam mana ya? Dia just boleh fahamkan untuk diri dia sendiri sahaja. Bila ada orang tanya dia tak boleh nak explain. Dia bukan kedekut ilmu. Saya tak sure cara dia belajar macam mana menyebabkan dia tak boleh nak explain balik kepada orang lain. Sedangkan dia A+. Okay, apa pendapatnya Cikgu Faris kalau nampak kat sini? Student, dia straight A+, tapi dia tak boleh ajar orang lain. Agaknya kenapa? Sebab dia tak sombong. faham. Sombong tak? Bukan, bukan. Bukan, sebab saya dah cakap tadi kan, dia bukan jenis sebab orang dia- sombong. Dia Yeah, bukan yes, sebab yes, dia tak kedekut ilmu, bukan. Sebab dia tak faham sebenarnya. Yeah, Apa yang dia betul. belajar tu dia tak faham. That's why bila dia nak ajar balik, orang tanya dia tak boleh nak explain. Sebab dia just, mungkin dia hafal ataupun dia dapat sesuatu konsep. Dia just dapat konsep dan dia apply. Tapi dia tak faham apa benda yang dia buat. So macam itulah, okay, apa yang saya pegang prinsip tu memang saya bawa lah sampailah saya sekolah menengah dan juga universiti. So maksudnya kat sini kalau anak ada ibu bapa yang ada anak-anak yang dah minat matematik, okay, sejauh mana dia akan bawa minat tu adalah kesinambungan dia akan faham dan juga dia boleh ajar pada orang lain. Macam tu. Yes, betul. Setuju. Apa nama, untuk yang boleh ajar orang lain tu ialah that's mean kita nak beritahu kat situ yang dia faham betul-betul. Kalau kata tak boleh, dia tak faham, dia takkan mampu untuk terangkan walaupun apa kehendak soalan. Betul. Okay. Yang paling-paling yang dia orang trigger ialah mana yang menghafal ataupun yang mana yang hafal ataupun tak faham pasal subjek ni. Walaupun dia boleh buat, dia mungkin trigger bila nampak soalan ni, dia tahu okay, first step buat ni, second step buat tu. Asal first step buat tu? Cikgu ajar macam tu. Betul. Cikgu ajar macam tu, kau ikut je lah. Macam tu kan, kau ikut je lah. Contoh seperti yang saya hafal lah, antara saya dah tengok, saya dah ingat dah. Topik yang saya hafal waktu nak buat jalan kira ialah kita kata 5 dulu, subjek matrix. Yes. Matrix memang saya hafal bulat-bulat lah. Saya hafal step. Betul. Dia buat ni. Kena pula songsang habis saya.
Okay, medicine kita matrik yang biasa lah. Matrik yang biasa tu. Kalau kata dia tu minta matrik Sonsang ke apa ke, tu time tu dia macam, wah. Sebab kita hafal, sebab matrik Sonsang dengan matrik biasa tu, dia ada perkaitan kan. Dia ada sikit-sikit sama dia, kenapa dia Sonsang kan jadi macam ni dan sebagainya. Saya just ingat, okay, lepas ni, lepas tu itu. Lepas tu dia cik kawan kata, kau dah boleh buat lah. Biasa lah, belagak kan. Biasa lah, dah boleh buat. Okay, so, ajar aku mula kau buat ni, lepas tu kau buat ni, lepas tu kau buat ni. Saya ajar yang macam tu. Ajar step. Ajar step pula dah. Betul. Okay, so tapi berbeza dengan cikgu ataupun orang yang faham maths, dia akan cakap, okay, kenapa kau jadi macam ni? Sebab apa? Kau ingat waktu matrix tu kau buat macam ni? Dia boleh explain macam tu lah further. Dia explain more faham lah. And then pada saya jugalah Cikgu Lucy, kalau orang yang faham ni, dia automatik akan ingat. Setuju? Betul. Sebab satu lagi kan Cikgu Faris kan, kenapa orang lupa? Okay, lupa tu datang sebab kita menghafal. Kalau kita faham, kita takkan lupa. Sebab kita tak pernah hafal benda tu. Sebab kita faham. So dia takkan lupa. Itu juga konsep yang saya pegang sekolah dulu. So saya ada prinsip-prinsip saya jugalah waktu zaman sekolah dulu. Dan juga saya pun akan share pada pelajar-pelajar saya kan, pelajar-pelajar mentori. Saya cakap dengan mereka, okay, jangan hafal, itulah punca kamu akan lupa dalam exam. Sebab kamu hafal. Okay, lupa tak akan datang kalau kita tak hafal. Macam tu. So saya cakap macam mana tak nak lupa, jangan hafal, kita kena faham. Macam tu lah. Fahamkan kan. Yes. Fahamkan macam kita bawa motor, siapa yang hafal? siapa yang hafal nak bawa motor press dulu ke, tekan minyak dulu ke? Kita faham yang bawa motor ni bergerak macam mana. Kita kena fahamkan macam mana motor ni boleh bergerak. Sebab kita tahu macam mana motor ni boleh bergerak, kita boleh bawa. Berbanding dengan orang yang hafal, okay, ini gear, ini handle, ini side mirror, ini meter, jadi macam tu. Jadi kan tanya balik, start motor macam mana? Tak tahulah. Tak tahu. Sama lah macam maths saya dapat guys tu. Di sini apply benda yang faham, automatik ingat ni untuk semua subjek lah. Tapi kita cerita pasal matematik, of course matematik pun apply benda yang sama. Okay, which is kita faham and then insyaAllah kita ingat terus kalau faham ni. Right, so itu antara cara ataupun antara konsep yang pelajar kena tahu dulu untuk matematik ni kepada mereka. Ini kita cerita untuk mereka-mereka yang masih lagi di tahap gagal ataupun yang mana mereka yang nak push dia, contohlah daripada D nak naik B, memang payah lagi. D tu pun atas pagar lah. Sebab kita tahu yang fail tu E kan, E tu baru fail kan. Yang D tu, which is bila saya nampak keberkesanan lah untuk faham dulu sebelum buat matematik ni, saya nampak ujung-ujung waktu saya nak SPM. Ujung-ujung saya daripada sekolah cerita sekolah menengah atas lah, daripada form 4 sampai ke form 5, apa saja ujian saya pernah lulus math ataupun berjaya lah untuk puas hati dengan math ni hanyalah 2 kali seumur hidup. Satu bila saya naik form 4 awal tahun punya exam. Okay, awal tahun. Awal tahun punya exam setakat B tu saya boleh buat lah. Tak ada hal lah. Setakat dah dapat B, setakat dah dapat A- tu hampir lah, dah ada niat lah A- tu. Okay, sebab dia awal-awal form 4, semangat lagi nak sekolah time tu. Semangat lagi, okay, subjek baru, buku baru. Dia tak buku baru. Memanglah kuliah buku stats memanglah baru, tapi benda yang di dalamnya berkait-kait. Saya, okay, buku baru lah. Maths buku baru, yang tingkatan 3 aku lupakan. Okay, yang apa bentuk lah, apa dan sebagainya tu, saya kata itu tak apalah. Form 4 kita hadap subjek baru, matematik yang baru. Sekali tengok masuk ke midterm, masuk ke ujung tahun, ini bukan topik yang aku belajar tingkatan 3, tingkatan 2. Alamak, macam mana ni? Start daripada tu lah saya kemurungan kembali. Okay, bila bawa ke form 5 sama juga. Okay, tingkatan 5 subjek yang saya memang nak hadap benda baru lah. Tingkatan 4 kita lupa kan. Okay, kita hadap buku baru. Tengok sekali poligon 3. That's mean yang itu saya jumpa poligon 2. Dan sebelum tu juga saya jumpa poligon 1. Dia kenapa dia berkait-kait dia? Saya dah jadi macam, aduh sama je macam dia. Aku tak boleh go lah maths ni. Dan ujung-ujung tu bila saya cuba juga minat. Okay, kena minat kat subjek ni. Aku tak faham lah kenapa kena minat, tapi kena minat dulu. So saya berjaya rasa puas buat matematik ni, membuatkan saya macam okay, not bad. Okay, bila dah dapat buat tu kan, buat cikgu kata betul lah. Okay, dia punya puas tu rasa macam dia ketagih nak lagi. Betul, faham. Okay, dia tak boleh nak stop lah. Okay, tapi subjek tu, topik tu je lah. Topik tu je. Kalau ada topik tu pasal apa equation je lah. Saya memang gila-gila tentu. Tapi puas dia lain kat situ.
And then bila dah hujung-hujung nak dekat SPM tu mulalah cikgu juga dengan Lahazun dulu. Okay, cikgu pun explain pasal apa yang nak kena score untuk lulus. Itu topik yang paling saya menarik lah. Paling menarik lah. Jadi saya kata untuk lulus. Hanya ini saja yang kamu buat dapat semua markah penuh, kamu dah lulus dah. Lepas tu kat situ saya nampak, tak susah pun lah. And then so maksudnya saya dah mula minat matematik ni. Dia bukanlah bunuh sangat. Okay, kita tahu kat mana-mana nak geletek dia pun takkan boleh bunuh kita. Okay, tapi ni kalau tapi itu cerita bila saya yang daripada fail ni nak sekadar nak lulus. Yang mana mereka yang nak A tu adalah pula cara lain. Betul. Okay kan, cikgu Musi kan. Alright, so apa nama, itu sejauh mana minat belajar dengan matematik lah. Di effect banyak lah sebenarnya. Okay, dengan minat ni dia sekali dengan package. Sekali package dengan ingat, sekali package dengan semangat, sekali package dengan komitmen, dia sekali. Semualah. Ada sekali. Berbanding dengan hafal, kita dapat hafal je. Kita tak dapat minat, kita tak dapat komitmen, kita tak dapat lain. Okay, setengah orang menghafal dengan paksa kan. Mula duduk lah tepi bucu katil tu. Okay, gerak-gerak kepala. Hafal je formula dan sebagainya. Hafal formula pun masalah juga. Hafal formula besok cikgu bagi. Mak, habis yang setengah jam tu yang saya duk hafal tu benda. Itu sebab tak ada perancangan, tak ada teknik belajar. Jadi macam tu kan. Buang masa pergi hafal formula. Besok penuh formula depan page. Okay, so itu sejauh mana kesan. Itu memang efek lah untuk minat belajar tu. And then untuk kita pelajar tu, sistem pelajar tu dapat minat belajar tu lah, adakah mereka perlu sendiri-sendiri dapatkan minat belajar tu ataupun ramai yang kena terlibat dalam usaha untuk dapatkan minat belajar? Lagi-lagi subjek mat ni, siapa yang kena terlibat? Adakah sendiri-sendiri macam cikgu Musi ataupun ramai juga pihak yang terlibat? Okay, faham. Alright, so first saya boleh bagi dari segi situasi saya sendiri Okay, sebab daripada soalan yang Cikgu Faris berikan ni adalah soalan tu juga berkait dengan kehidupan saya sendiri sebenarnya. Okay, macam saya selalu cerita dalam live ataupun pada pelajar-pelajar saya, asalnya saya juga tak minat matematik. So macam mana saya boleh jadi minat? Okay, of course bukan sebab diri sendiri pertama. Okay, so kat sini pertama sekali adalah ibu bapa. Bagi saya ibu bapa yang perlu mainkan peranan yang pertama. Okay, sebab ibu bapa lebih rapat dengan anak-anak kan. Mungkin dia lebih tahu pasal anak-anak kat rumah apa macam mana. Okay, so pertama sekali ibu bapa lah kena main peranan. Okay, contohnya macam saya cerita tadi, kalau untuk pelajar sekolah rendah, okay, apa ibu bapa boleh buat dekat rumah? Okay, ibu bapa kena kaitkanlah matematik dengan aplikasi dekat rumah macam tu. Okay, untuk tarik minat mereka kan, untuk tarik minat mereka dekat rumah. Okay, so ibu bapa lah kena main peranan. Okay, of course ibu bapa boleh buat apa sahaja. Okay, ibu bapa boleh buat macam game ke, okay, ataupun main teka-teki, quiz-quiz. Okay, tambahan pula kita zaman sekarang bukan dah macam zaman dulu. Kalau zaman dulu of course ibu bapa tak ada idea nak buat game apa, tak ada idea nak macam mana tarik minat belajar apa semua kan. Okay, sekarang semua dah dunia digital. Maksudnya ibu bapa just Google sahaja apa teknik untuk minat belajar matematik. Google, apa yang dekat Google tu buat, okay? Ataupun boleh juga search game-game menarik untuk pelajar sekolah menengah. Okay, di situ juga dia akan bagi. So, of course lah sekarang dah lebih mudah untuk ibu bapa buat untuk ibu bapa buat, untuk share pada anak-anak untuk tarik minat belajar. Okay, yang kedua bagi saya adalah pihak pendidik. Okay, pendidik ni tak kisahlah sama ada guru ataupun cikgu-cikgu ataupun pendidik-pendidik, tutor-tutor ataupun mentor-mentor kan. Tak kisah yang mana satu. Okay, senang cerita tenaga pengajar perlu mainkan peranan penting. Okay, yang kedua adalah tenaga pengajar. So yang kedua untuk tarik minat belajar ni, tenaga pengajar of course tak boleh juga nak buat game je sepanjang masa kan. Sebab mereka nak kena habis syllabus, mereka nak kena belajar apa yang keluar exam, teknik menjawab soalan. So apa yang tenaga pengajar boleh buat adalah sediakan bahan-bahan belajar yang lebih mudah untuk mereka faham. Okay, of course kalau pendidik yang pakar dalam bidang tersebut, dia tahu cara nak summarize topik tersebut. Macam mana nak pemudahkan untuk mereka faham. Okay, sediakan bahan-bahan yang menarik, bergerak sana, bergerak sini kan. Boleh. Alright, so dari segi tenaga pengajar, apa yang mereka boleh buat adalah bagi saya mereka kena permudahkan buku teks. Okay, permudahkan buku teks tu untuk mereka faham. Bukan ketepikan lah. Bukan ketepikan, lain maksud dia. Kalau ketepikan tak boleh. Kalau ketepikan buku teks tak boleh sebab apa yang keluar dalam syllabus exam,
semua akan keluar ikut sebiji daripada buku teks. Takkan luar pada Itu buku teks. kitab untuk pelajar-pelajar dia lah kan sebenarnya. Ya, Kitab-kitab yang kena pegang sebenarnya. Kadang-kadang setengah tu dia Hmm. buang je buku teks ataupun bukanlah buang tu maksudnya apa. Maksudnya dia tak tengok buku teks, dia tengok buku latihan saja. Padahal kadang semua yang ada dalam buku teks tu lah yang KPM akan tanya. Betul. Okay. Alright, setuju. Sebab maksudnya kat sini kan cikgu-cikgu ataupun guru-guru kan mereka akan rujuk balik buku teks, tapi macam mana nak olah yang lebih mudah. Okey, sebab kita tahu pelajar yang dah tak minat matematik ni, kalau kita ajar sebiji macam buku teks, lagi susah, dia lagi kompleks. Sebab apa? Dalam buku teks ni dia nak explain detail satu persatu. Yelah, sebab nak faham kan kena explain satu persatu. So untuk pelajar yang lemah matematik, yang tak ada minat matematik, ini adalah tugas guru-guru ataupun mentor-mentor untuk permudahkan dia. Okay? Maksudnya kita just bagi step terus, summarize terus. Contoh topik matrix, nak cari pasal apa? Itu je. Okay? Maksudnya saya kat sini kan, pertama sekali kalau cara saya buat kat pelajar saya mentoring, pelajar mentoring saya rujuk buku teks, tapi saya akan summarize dulu topik tu kepada soalan exam. Maksudnya contoh topik ni nak apa sebenarnya dalam exam, dia akan tanya apa. Okay, first kali saya akan fahamkan mereka tentang apa tujuan belajar topik tersebut, nak apply dekat mana. Okay, lepas mereka dah tahu apa semua, maksudnya mereka dah rasa mudah topik tu, baru terus saya akan masuk, saya akan rujuk buku teks. Okay, contoh benda ni nak fahamkan mereka konsep dia macam tu, macam ni. Maksudnya untuk bagi mereka faham, kita tak boleh terus tekankan mereka terus fahamkan benda ni sebab mereka tak minat. Mereka tak minat matematik. Okay, ni maksudnya cara saya approach untuk pelajar yang tak minat matematik. Cara dia adalah saya permudahkan terus. Ambil topik tu, okay, dalam exam dia nak apa? Itu maksud saya akan permudahkan terus. Okay, itu dari segi mentor-mentor ataupun guru-guru pendidik kat luar sana. Okay, dari segi last sekali, pihak yang paling main peranan sekali adalah diri sendiri. Okay, last kali diri sendirilah. Okay, yang tadi tu panggil sokongan. Sokongan pertama ibu bapa, sokongan kedua tenaga pengajar, mentor. Okay, yang paling utama adalah diri sendiri. Okay, diri sendirilah. Maksudnya kat sini sejauh mana kita nak gunakan matematik dalam kehidupan. Sebab orang cakap kan matematik ni guna kehidupan. So cuba kita tengok sendiri pada diri kita sendiri. Contoh waktu kita sekolah rendah dulu kan, kita tengok andai kata kita tak kuasai topik wang, contoh topik kira-kira, apa masalah kita? Kita akan ada masalah dalam jual beli contoh. Okay. Mungkin masalah dia tak ada wang. Masalah tak ada. Masalah sebab tak ada wang. Sebab dia tak kuasai topik wang. Oh, sebab dia tak ada wang. Okey, faham. Yang tu lain cerita. Lain cerita. Okey. Lain cerita. Okey. Alright. So maksudnya kat sini yang paling penting adalah diri sendirilah kan. Maksudnya apa tujuan dia belajar matematik, dia kena nampakkan benda tu. Okay, of course sambil-sambil tu pihak ibu bapa ataupun tenaga pengajar kena ceritalah tujuan belajar matematik topik ni. Okay, ada juga dalam silibus matematik yang tak perlu parents ceritakan pada anak-anak. Okay, tujuan dia apa kan. Ada topik macam matrix tu tak nampak sangat dalam kehidupan seharian. Okay, kalau nak explain. Tapi sebenarnya dia ada. Okay, untuk pelajar yang nak cenderung kepada bidang kerjaya yang melibatkan matematik, semua topik tu akan guna pakai. Macam tu. Setuju. Okey, so dekat situ itulah yang kita nampak macam mana siapa yang kena ada terlibat. Dia bukanlah seorang-seorang. Kadang-kadang seorang-seorang tu kita faham ada setengah tu saya seorang-seorang je minat belajar matematik. Yes, dia akan effect dekat motivation diri sendiri tu. Okey, bila dia seorang-seorang dan sebagainya tak berkawan ataupun kawan-kawan geng-geng tak support ataupun mak ayah pun mungkin tak berkesempatan untuk tanya mengenai prestasi dia dalam matematik ni, which is dia tengah put effort ni untuk matematik. Okay, dia buat semua benda lah, kerja rumah, latihan, lebih waktu dan sebagainya, tapi iaitu dia seorang-seorang. Dia akan, kita tahu lah iman pun bolak-balik lagi kan motivasi. Motivasi tu waktu dia nak minat tu memanglah dia tengah naik mencanak naik, tapi bila dah dekat 2 bulan dia buat benda tu, dia akan at least dia akan drop sikit dan sebagainya. Kalau tak ada sokongan ni, bila ada sokongan ni, sokongan dia lah yang buatkan maintainnya motivation pelajar tu untuk score matematik ni kan, untuk minat matematik ni. Which is saya dapat which is kalau kata sokongan juga tak jadi juga kalau kata mak ayah ataupun cikgu je yang beria, tapi pelajar tu sendiri dia still block matematik dia daripada mind dia. Itu pun akan effect juga, which is saya ada pengalaman sendiri, which is parents saya untuk subjek maths ni sokong saya, memang saya kata kalau 100% tu memang 200%.
Okay. Okay. So sokongan tu saya dah dapat daripada cikgu-cikgu sekolah pun, which is mungkin ada cikgu sekolah kat sini, saya daripada SMK Ceras juga. Okay, anjuran Mega Life tu kami bersama juga. So benar-benar cikgu di SMK Ceras pun pernah mengajar saya dan sebagainya. Don't put effort tu, memang saya nampak bukanlah setakat dalam kelas, okay dah habis kelas, okay homework hantar esok baru jumpa balik. Tak, kadang-kadang dia tahan mana pelajar-pelajar yang perlu bimbingan asing. Ini effort yang saya bagi kredit kepada cikgu-cikgu yang saya pernah belajar kat SMK Ceras dulu. Okay, sebab saya belajar SMK Ceras, saya tak tahu sekolah lain. Sekolah lain pun saya rasa ada juga. Mesti ada juga. Ada pelajar ada cikgu yang macam tu. Tapi untuk di SMK Ceras, pengalaman saya, cikgu saya tu dah lah lembut, tak garang. Biasanya cikgu Mac garang kan. Okay, kita tahu cikgu Mac ni kadang-kadang garang. Tapi cikgu Mac saya tu perempuan dah lembut dan sebagainya. Kalau saya tak boleh sebut kot, ke saya boleh sebut? Boleh lah sebab ajar dari SMK Ceras. Cikgu tu nama cikgu Soleha. Nama pun cikgu Soleha. Okay, perempuan. And then dia tahan saya bila yelah kita dulu nakal. Okay, nakal sikit kan. Nakal sikit. Dalam kelas tu kadang-kadang tak fokus dengan kawan pula. Which is saya sekarang ni tengah dapat support daripada mak ayah. Cikgu support lagi tapi diri sendiri. Bila diri sendiri tu duduk blok. Dia bagilah Tok Guru gurun Gunung Sahara sekalipun tak dapat ni. Okay, betapalah 15 hari 15 malam pun cikgu guru yang jenis terbang-terbang ke tak boleh juga dibawanya kita. Okay, sebab apa? Kita sendiri yang tutup. So that's mean macam point last sekali, akhirnya balik kepada kita lah. Balik kepada diri si pelajar tu sendiri. Okay, good. Okay, itu ialah antara elemen ataupun orang-orang pihak-pihak yang kena bersama untuk pelajar tu sendiri minat matematik ni ataupun skor lah matematik ni. Skor tu bonus. Okay, so kita more tu nak macam mana nak dapatkan minat dulu. Okay, itu dari segi siapa yang kena terlibat. And then macam kita pergi tengok tadi, macam semestinya ada kaitkan sikit dengan kehidupan ataupun tadi ada poin-poin yang semestinya dah bagi tahu dekat kita kan. Macam mana perkaitan kehidupan dia. Okay, sekarang ni kita tahu nak kaitkan kehidupan tu memang kena untuk matematik ni. Tapi macam mana nak kaitkan? Mungkin setengah orang tu, okay saya sekarang ni nak kaitkan matematik dalam kehidupan saya. Macam mana? Nak start macam mana dulu? Nak kaitkan dengan kehidupan saya? Mungkin kalau buat latihan tu bukanlah dengan kehidupan. That's mean apa kehidupan seharian saya ni saya nak aplikasikan supaya saya tak lupa lah topik-topik yang saya belajar dan sebagainya. Apa dia kena buat? First lah, paling-paling lah. First Alright, so apa yang kedua untuk kaitkan matematik Yes, dalam kehidupan dia. Okay, so bagi saya first kali of course lah untuk aplikasikan topik matematik dalam kehidupan ni, mereka kena faham dululah topik tu macam mana cerita dia. Okay, contoh kalau mereka tak faham pun topik matrix sebab Faris sebut pasal topik matrix, saya sebut pasal matrix jugalah. Okay, matrix, contoh, yes. Contoh mereka tak faham topik matrix ni, macam mana mereka nak apply dalam kehidupan. Okay, kalau contoh, kalau cikgu cerita pun belajarlah topik matrix ni, boleh apply dalam kehidupan. Tapi contoh, kita tak bagi tahu ke anak-anak kita, okay, pada pelajar-pelajar, dekat mana nak apply, sebab tu mereka tak faham macam mana nak kaitkan. Okay, sebagai contoh kalau dalam soalan matrik ni sebenarnya soalan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian. Contoh macam ni lah. Okay, contoh soalan kalau kita cakap kita ada dua barang. Contoh ada dua barang. Okay, ada dua barang. Kita ada duit RM50 je. Ada RM50 je. So macam mana, berapa bilangan kita, berapa kita boleh beli jumlah apple, berapa jumlah kita boleh beli jumlah oren. Dengan duit RM50. Itulah aplikasi dalam matrik sebenarnya. Aplikasi dia. Okay, so bila pelajar faham matrix ni nak cari apa, nak solve apa, so mereka tahu nak apply dalam kehidupan. Sebagai contoh, okay, matrix ni maksudnya topik matrix ni sebenarnya nak solve kepada kita berapa bilangan yang kita sepatutnya beli dengan jumlah yang tertentu yang kita ada. Macam contoh tadilah kita ada duit RM50 je. Okay, berapa barang kita boleh beli. Maksudnya strategi lah kat situ. Topik matrix tu kegunaan dia. Okay, so basically paling asas dia kat sini untuk pelajar apply satu topik tu, pelajar kena faham dulu at least konsep. Yang saya cerita kat sini bukan pelajar kena score dalam exam topik tersebut, bukan. Pelajar just faham konsep pun dah cukup. Contoh dah faham konsep pecahan, dah faham konsep algebra, faham konsep sahaja, dah cukup untuk mereka apply dalam kehidupan. Okay, sebab saya nampak kat sini kan, beza untuk pelajar yang faham dengan pelajar yang sekadar score dalam exam. Kalau pelajar yang faham ni kan, contoh dia memang faham tapi dia tak boleh score dalam exam. Contoh markah dia 70. Okay, basically pelajar yang dapat markah 70 ke atas ni, mereka dah faham konsep dalam matematik sebenarnya. Maksudnya dia dah hampir semua subjek tu, dia dah faham konsep.
apa masalah dia tak dapat 70 tak dapat markah 80 90 adalah satu, tak cukup latihan dan ada lain-lain lagi lah sebab teknik menjawab apa semua. Tapi konsep mereka dah ada. Okey, beza dengan pelajar yang dapat contoh dapat A+ yang saya cerita ni pelajar dapat A+ yang tak faham konsep, tak faham topik tu. Okey, dia just dapat A+. Okey, beza dia contoh dalam situasi sebenar bila kita tanya mereka pendapat. Okey, kita ambil satu situasi yang melibatkan matematik Okey, kita ambil seorang pelajar ni dia dapat markah 70. Yang dapat markah 70 ni memang dia faham betul-betul konsep topik tersebut. Untuk pelajar yang dapat A+ ataupun dapat A, markah 80 macam tu, mereka dapat A tapi mereka just hafal lah. Contoh kita just cakap dia hafal je. Okey, dia tahu step-step je. Okey, so bila datang dunia sebenar, kita tanya mereka satu solution. Okey, contoh kita bagi masalah. Kita bagi masalah, contoh macam tadi lah. Okey, kita bagi masalah. Okey, macam mana nak solve masalah ni? Kita ada sekian. Okey, macam tu lah. Kita bagi satu situasi. Lepas tu kita tanya mereka, macam mana nak solve ni? So, pelajar yang dapat solve, maksudnya dia faham konsep matematik. Walaupun mereka tak buat kira-kira matematik. Tapi pelajar yang boleh bagi solution, itulah pelajar yang faham konsep matematik. Itu beza dia. Kalau pelajar yang betul-betul faham matematik ni, tak semestinya mereka faham topik yang mereka belajar silibus. Okay. Just kita cakap mereka tu adalah problem solver. Dia boleh selesaikan masalah. So kat situ pelajar ni ada mindset matematik lah sebenarnya. Itu je beza dia. Okay. So macam mana mereka nak kaitkan matematik dalam kehidupan seharian adalah mereka kena faham apa yang mereka belajar. Nanti mereka akan dapatlah nak kaitkan macam mana. Macam tu. Setuju? Yes. Macam saya boleh share sikit dulu ataupun sebelum ni waktu kelas offline, boleh buat offline, kita ada satu nama camp di Lahazun, Camp Manet A. Which is dalam Camp Manet A suatu itu mungkin Cikgu Musi belum lagi, tapi hampir lah tu, Cikgu Musi dah hampir sebenarnya sebab Cikgu Musi masuk-masuk dengan kami dia dah more to online kan, more to online, banyak yang online. So kita ada Camp Manet A. Dulu Camp Manet A kita pelajar-pelajar yang untuk subjek maths malam kot sebab diorang bermalam di sini kan, Camp Manet A kan. So kita bagi diorang satu task, bagi RM20, mereka perlu pergi ke pasar raya untuk ngam-ngam habiskan. Okay, ngam-ngam habiskan, cumanya barang yang mereka perlu beli tu kami tentukan. Tapi kita tak bagi brand lah, kita macam mungkin kita kata 2 aiskrim. RM20 dia kena ada 2 aiskrim, ada sebungkus gula-gula, at least kena ada roti, macam tu lah. So mereka lah yang kena banding-bandingkan harga dan tambah-tambah sendiri dan sebagainya. Dan Alhamdulillah majoritinya berjaya. So dekat situ kita nampak, itu dah contoh aplikasi kan dalam kehidupan aplikasi kan. Betul. Yes, itu antara caranya lah yang kami itu boleh share antaranya. Okay, so which is ibu bapa, saya tahu ibu bapa lebih kreatif dan lebih dahsyat lagi untuk uji ataupun untuk apply ke anak-anak ni punya penguasaan matematik dalam kehidupan. Antaranya pakcik saya pun sama. Ni saya share lah. Dalam kereta tengah-tengah jam tu, and then dia ada kereta kat depan tu ada nombor plate. Dia suruh saya dia panggil saya Faris lah. Okay, Faris, pergi cuba tambah semua nombor plate kat depan tu. Cepat. Kita pun 5 tambah 7. Lambat. Lepas tu dia pergi kereta lain pula. Okay, kereta ni pula darab tambah. Buat mana dulu. Kan ada 4 kan nombor kan. So 2 tu dia darab, 2 tu suruh tambah. So berapa jumlah? Kita pun kan tu board mask. Okay, board mask mana dulu darab dulu. Macam tu. Guna nombor plate kereta dalam jam. Kat situ boleh belajar. Yes. Okay, so dekat situ lah antara, lepas tu bila saya dah besar sikit, pakcik tu kata Alang lah dia panggil. Alang tengah bawa 110 ni kilometer per jam. Dia minta saya tukarkan unit. Dia minta tukar unit. So kilometer ni, 100 kilometer ni berapa meter Faris? Dia cakap 100 kilometer berapa meter? Kita mula kat situ lah, titik puluhan, jarak-jarak macam tu lah. Okay, so itu antara saya, itu antara statistik saya minat math lah. Okay, untuk ujung-ujung tu. Okay, sebab tu bila Cikgu Musi dengar saya cerita pasal topik math ni, tak semua topik math saya cerita sangat. Ada antaranya metrik, graf fungsi. Itu dah antara yang saya cerita. Sebab time tu memang saya minat topik-topik tu je. Sebab tu saya boleh cerita sekarang ni. Kalau tanyalah pasal poligon, macam tu, sudut, even set sekalipun saya tak tahu. Okay, lepas sekolah tu dah macam apa benda set ni, lupa dah. Set semesta lah, nama-nama saya ingat lah, set semesta lah, logo macam hidung bulu hidung tu. Itu je yang saya ingat. Yang lain semua macam mana dia bersilang apa semua saya tak ingat. Sebab apa, saya hafal. Tapi itu saya hafal. So sekarang ni efek dia bila tanya balik, tak tahulah.
Tapi untuk graf fungsi lah, graf kuadratik tu insyaAllah saya boleh lagi. Okay, ini kat sini kan Sir, ini kat sini kan Sir. Saya boleh lagi lah. Sebab ni dan sebagainya. So kat situ kita tahu menghafal tu tak solve solution. Betul. Dia tak solve solution. Okay lah, kita cerita dua ni. Rasa dah dekat ujung dah. Dah habis dah sebenarnya. Kita pasal matematik sebab kalau ikutkan matematik ni isunya lebih kupas besar lagi lah sebenarnya kan. Betul. Kalau kita nak cerita panjang, tapi disebabkan kita berkesempatan untuk share dengan ibu bapa semua dalam masa sejam je. So that's why kita tak dapat nak share banyak, tapi harapnya apa yang kita share hari ni dia membantu sedikit sebanyak, tak banyak sedikit untuk para pelajar ataupun ibu bapa sendiri. Macam mana kadang-kadang ibu bapa burnout. Sebab mereka ibu bapa bukannya guru, dia bukan guru. So kalau nak expect daripada mereka tu solution dan sebagainya, mereka buat semampu mereka lah. So kami peka ataupun aware dengan masalah ni. So kami pun kata okay, why not kita bagi tahu ibu bapa macam mana nak sikit-sikit apa yang kita buat. Okay, so ibu bapa boleh improvise ke, tiru versi ke, lagi buat benda yang sama ke dekat rumah. Supaya dengan kami pun pelajar buat benda tu, dekat rumah pun dengan ibu bapa pun pelajar buat benda tu. So dekat situ dia punya pembelajaran tu diteruskan lah. Tak adalah dekat dengan kami dengan sekolah aja. Dekat rumah pun apply. Betul. Okay. So itu saja untuk hari ni sebenarnya. Oh ya. Point yang saya terlupa nak bagi tahu dekat Semusi. Sekarang main game pun pakai maths. Main game? Contoh ML. Kita ada banyak duit banyak ni, berapa banyak kita nak kumpul untuk dapat item ni. Betul. So diorang nak kena cari duit dekat dalam jungle tu, berapa banyak lagi untuk dapatkan item tu. Itu pun sama juga. Actually mereka tak sedar je. Itu dekat situ dia still pakai duit, dia still pakai berapa power. Nyawa dia banyak tu, power kamu banyak ni. Cuma berapa kali kena hit untuk mati. Ya. Kalau dia orang kira-kira betul dia orang ke power. Okay. So untuk pelajar-pelajar yang main ML dan sebagainya, kita ada dekat situ ada critical berapa persen tak tu dia bagi dalam persen. So nak tahu berapakah jumlah tu kena kira sendiri. Which is pelajar tak adalah buat benda tu. Cuma nak bagi tahu, nampak tak? Dia still apply percentage kat situ. Dia still apply topik wang kat situ. Okay, English jangan cerita lah. Memang semuanya English. Okay. So itu sedikit sebanyak sebenarnya pelajar-pelajar bila pun main game, diorang tahu juga ada matematik. Okay. So bukannya semua benda ni kita boleh KIV ataupun ketepikan matematik, tak ada. Bagi saya semua benda berkait dengan matematik. Okay. So terima kasih Cikgu Musi actually untuk sekali lagi lah daripada pihak Mega Life, Lahazul Education dan pihak KSIB SMK Ceras. Okay, sebab kita tahu Cikgu Musi yang paling arif untuk kita share dengan para pelajar dan ibu bapa mengenai isu matematik ni. Dia bukan sekadar minat lah sajalah. Okay, so last lah daripada Semusi, apakah saranan kepada ibu bapa ni untuk kita ingatkan para pelajar ni ataupun ibu bapa sendirilah nak buat apa supaya pelajar ni tahu bahawa minat belajar maths ni penting. At least ibu bapa boleh buat apa kat rumah dengan pelajar-pelajar. Silakan. Okay. Alright, so apa saranan saya? Okay, so saranan saya pertama untuk ibu bapa, okay. First kali memandangkan kita dalam tempoh PKP lagi kan, kita ada masa, lebih banyak masa luangkan dengan anak-anak. Bagi saya simple saja apa ibu bapa boleh buat adalah spend masa 5 ke 10 minit sahaja untuk bercerita, okay, untuk bercerita dengan anak-anak tentang tokoh-tokoh matematik yang berjaya. Okay, ceritakan kepada mereka kegemilangan umat-umat Islam dulu. Semuanya adalah asalnya, okay, kisah sebenarnya matematik ni semua daripada tokoh-tokoh Islam. Yes, okay? Ya, betul. Ada sejarah dia sebenarnya daripada peperangan apa saya dah terlupa, menyebabkan daripada peperangan tu mereka kamuskan semua kamus lah nama-nama tokoh Islam, mereka tukarkan kepada semua yang nama orang Eropah. Okay. So maksudnya kat sini ibu bapa boleh Google ataupun search cari balik kan tentang tokoh-tokoh Islam. Maksudnya kat sini kan mungkin anak-anak kita ni dia ada semangat, okay, ada semangat berjuang kan. Daripada kecil kita terapkan mereka tentang semangat berjuang ni. Okay. So ibu bapa boleh ambil masa sekejap untuk bercerita tentang tokoh-tokoh Islam. Okay, kembalikan kegemilangan Islam, okay, dengan cara kuasai minat matematik. Maths. Yes. Minat maths. Ya. Yeah.
Maksudnya kat sini kan bila parent bercerita kat anak-anak, mereka pun secara tak langsung mereka akan cakap okey, dulu asalnya Islam yang kuasai matematik ni, bidang-bidang matematik semualah, geometri apa semua. So mungkin mereka akan sedar kat situ, okey, ke mana hilangnya kegemilangan Islam. Okey, so bila mereka kat situ, mereka secara tak langsung mereka akan minat matematik sebab mereka nak kembalikan balik kita punya tokoh-tokoh tu. Okey, dari segi itulah daripada saya tentang saranan untuk ibu bapa. Okey, kalau yang selain daripada ibu bapa nak mengajar topik sendiri, which is ibu bapa pun boleh juga support dari segi apa benda matematik ni sebenarnya, mana datang matematik ni sebenarnya. Mungkin para pelajar pun kadang-kadang dia pernah juga tanya, "Sir, buat apa saya belajar matematik ni? Sir, matematik ni siapa yang cipta, sir?" Jadi benci-benci matematik. Siapa yang cipta matematik ni, sir? So kita boleh explain. Okay, matematik ni kenapa dicipta, di-create, kalau kita boleh kaitkan dengan perang dan sebagainya. Ingat Nabi Muhammad tu tak power ke matematik? Kalau tak power, macam mana strategi perang dia tu memang sentiasa menjadi lah. Okay. Panglima-panglima Islam tu pun kalau tak power matematik, memanglah dia tak pergi sekolah ambil SPM. Tapi matematik tu diaplikasikan secara tak langsung, nampak tak? Memang dia di-emphasizekan matematik tu dalam semua benda. Dalam berdakwah, dalam solat, dalam ibadah, semua benda lah. So dari sini kita punya tokoh ataupun kita punya idola sendiri sebagai orang Islam, power matematik ni. Takkan kita tak power matematik, betul? Betul. Okay, so that's why. Tapi kita tahu nak minat matematik ni, itu starting dia. Minat dulu. Nak power matematik, starting minat dulu. Okay, so itu yang kita bincangkan pada hari ni. Okay, so harapnya saranan tadi tu boleh dilakukan, diaplikasikan. Bukan itu sajalah sebenarnya, tapi antara yang Cikgu Musi nak ketengahkan yang itu. Okay, sebab mungkin yang lain tu ibu bapa mungkin tahu buat latihan secara berkala, buat jadual dan sebagainya. And then nak cuti sekolah ni kan Cikgu Musi kan, nak cuti raya haji dah ni. Okay, nanti ibu bapa pun juga boleh boleh isikan jadual-jadual anak-anak yang mana yang kosong-kosong lompon-lompon time cuti sekolah ni dengan program-program yang ada lah. Contohnya macam Lazo Education sendiri dah ada standby, dah adakan satu planning untuk pelajar-pelajar ni untuk kuasai maths. Okay, ada. Untuk subjek lain pun ada juga, tapi kita nak cerita pasal maths memang kita dah ada standby lah untuk pelajar untuk raya haji ni, supaya raya haji ni jangan makan rendang aja, nanti lupa. Okay, kajian pertukaran unit apa semua tu pun dah tak tahu dah. Okay, so dekat untuk raya haji nanti pun insyaAllah pihak Lazo Education dah sediakan satu program khas supaya mereka bersedia untuk ujian akhir tahun. Yang mana sekolah menengah bersedia untuk SPM lah. Mana yang sekolah menengah rendah tu dengan sekolah rendah ni lebih kepada PBD. Kan, pentas-pentas beri darjah. So apa itu? So jangan lupa nantikan. Kita akan kongsikan di setiap live insyaAllah next lepas ni. Di setiap live kita akan ceritakan sedikit apa yang kita adakan untuk cuti sekolah hari haji nanti. Alright, so itu saja rasanya daripada kita berdua ni, Cikgu Musi. Rasanya dah cukup masa, harapnya bermanfaat kepada ibu bapa dan para pelajar untuk subjek maths ni. Okay, so itu saja daripada saya, Cikgu Faris dan ataupun dikenali sebagai PLF Faris dari Lazo Education. Itu saja daripada kami untuk Mega Live pada minggu ini. Jumpa lagi di masa yang akan datang insyaAllah. Assalamualaikum, bye-bye. Jumpa lagi. Kami turun padang, semua dungu berpenunggu. Kami inspirasi sebab itu mereka tiru. Guru kami lain, kualiti nombor 1. Bukan macam tempat tu, asal ke tempat penuh beribu holiday. Ya dulu kami seorang pakai, lepas kami pakai bersepah semua nak pakai. Kualiti kelas pertama, yuran kami tak masuk akal. Mari join sekali, pasti suka kami tak sangkal. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Adab. Remember, inside kita, remember about you study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up, listen up. Wanna be a success student, remember about Adab. Remember, inside kita, remember about you study, cause that way, only way, how you wanna level up. Bagi aku tersebut. Silakan. 10 sebab 10 seronok sebab cikgu bagi step by step, saya boleh faham. Silakan. Saya boleh bagi rate 10 per 10 lah. Okay. Ni bukan sebagai apa, ni bukan pasal air. Zul, we trust to help me level up. Cheer up, Allah Hazon, we believe our grade will be increased.
Stand up with a holistic approach. We sure they are great coach. Chill up, do the best, be the best, who the best, we're the best. Hey up, listen up. Wanna be a success student, remember about adab. Remember, say kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Hey up, listen up. Wanna be a success student, remember about adab. Remember, say kita, remember about your study, cause that way, only way, how you wanna level up. Mereka dapat terangkan tajuk yang sukar untuk dipelajari oleh pelajar-pelajar. Terang sampai dapat. Itulah yang paling bagus ni di Razan ni. Razan terbaik.